Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi 10 kisah teladan dari Siti Khadijah, iaitu wanita yang dijamin syurga. Mari kita dengarkan perkongsiannya. Khadijah dilahirkan dalam keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan orang Quraisy. Ayahnya bernama Khalid tidak mengamalkan adat istiadat suku yang dianggap berbahaya seperti menguburkan bayi perempuan dalam keadaan hidup. Sebagai salah seorang pemimpin suku, ayah Khadijah memilih untuk membesarkan dan memberi pendidikan yang baik untuk anak perempuannya. Khadijah menjadi seorang yang pintar, berjaya meneruskan penjagaan perdagangan ayahnya, beretika dan mempunyai kepercayaan yang kuat. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Siti Khadijah dikatakan mempunyai akhlak yang mulia dan tegas. Perwatakan ini menggambarkan penghormatan besar yang dimiliki Quraisy terhadap Khadijah seperti yang ditulis dalam buku sirah Abdul Al-Malik Ibnu Hisham. Keunggulan watak menjadikan orang Quraisy memberikan nama At-Tahirah atau tokoh Khadijah yang suci. Tidak heranlah Khadijah diinginkan oleh banyak pemimpin Quraisy untuk menjadi isteri anaknya. Dikutip dari About Islam, Khadijah diberitahu untuk tidak ikut serta dalam menyembah berhala suku Quraisy. Itu terungkap ketika Khadijah menghadiri festival yang diadakan oleh Quraisy di sekitar Kaabah. Peserta dalam acara tersebut, yang kebanyakannya adalah wanita, menyembah berhala Hubal yang dianggap sebagai dewa ramalan. Meskipun dia mengambil bahagian dalam festival itu, Khadijah tidak ikut memuja Hubal meskipun dia datang ke festival itu. Pada festival itu, ada ibu bapa yang memanggil para peserta acara tersebut. Dalam panggilannya, dia mengatakan telah ada utusan Tuhan di kalangan orang Quraisy. Sekiranya mereka berpeluang menikahinya, maka sebaiknya mereka melakukannya. Panggilan ibu bapa disambut dengan ejekan batu karang dan tindakan tidak menyenangkan dari para peserta. Khadijah tidak turut serta melakukan perkara yang tidak menyenangkan kepada ibu bapa di festival itu. Sebaliknya, dia tampak senang, bijaksana dan mempertimbangkan setiap kata-kata orang tua Yahudi yang identitinya tidak dijelaskan secara terperinci. Momen ini seolah menandakan takdir Khadijah untuk menjadi yang pertama mempercayai kebenaran wahyu Allah dan memeluk Islam. Ketika kejadian ini berlaku, Khadijah telah menjadi pedagang yang berjaya, yang kaya dan rendah hati. Dia juga banyak memberikan kekayaannya kepada orang lain yang memerlukan. Tokohnya menjadi inspirasi di kalangan orang Quraisy untuk memiliki watak yang jujur, bijak dan rajin. Sekiranya lelaki pada umumnya melamar wanita, maka Khadijah mengambil jalan sebaliknya ketika dia menikah dengan Nabi Muhammad. Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga, Nafisah binti Munyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita itu. Nafisah kemudiannya menyampaikan niat Khadijah kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad. Peranan orang ketiga sangat diperlukan kerana tradisi Quraisy tidak mengenali wanita yang melamar lelaki. Di samping itu, Khadijah tidak yakin walaupun dia kaya dan berasal dari keluarga terkenal. Krisis keyakinannya berlaku kerana perbezaan usia yang besar. Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi SAW berusia 25 tahun. Selepas proses permohonan, Amirat Quraisy atau Puteri Quraisy akhirnya secara rasmi menjadi isteri Nabi Muhammad.
Nabi SAW pada mulanya adalah pegawai Khadijah yang mengetuai kumpulan perdagangan ke Syria. Perkahwinan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah berlaku sebelum wahyu Allah SWT. Sokongan utama Khadijah dilihat ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Pada waktu itu, dia menemani Nabi Muhammad yang merasa takut, seperti yang diceritakan oleh Aisyah, isteri Nabi Muhammad SAW. Dia pulang dengan gemetar dan bergegas memasuki rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Tutuplah aku, tutupi aku." Maka Khadijah menutupinya sehingga dia kehilangan rasa takutnya. Kemudian Nabi menceritakan apa yang telah terjadi padanya dan kemudian berkata, "Saya sangat bimbang tentang diri saya." Oleh itu Khadijah berkata, "Jangan pernah takut, demi Allah, dia tidak akan menghinakan kamu selamanya. Sesungguhnya kamu adalah orang menghubungkan ikatan keluarga, menanggung beban orang lain yang sukar, pemberi orang miskin, tuan rumah tetamu dan pembantu mereka yang menegakkan kebenaran." Diriwayatkan oleh Bukhari. Setelah itu, Khadijah pergi bersama Nabi untuk menemui Waraqah bin Naufal. Dia adalah saudara lelaki ayahnya Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Kristian sejak zaman jahiliyah. Dia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab. Oleh itu, dia menyalini Alkitab dalam bahasa Arab sebanyak yang Tuhan mahukan untuk ditulis. Tetapi pada masa itu, dia sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai pakcik, dengarkan berita dari anak saudaramu." Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi kepadamu?" Rasulullah SAW menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Waraqah berkata, "Jibril inilah namus yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi Musa. Duhai, aku harap kamu masih hidup ketika kamu diusir oleh umatmu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan membuang saya?" Waraqah menjawab, "Ya, itu benar. Tidak ada yang diberi wahyu seperti kamu kecuali orang yang pasti memusuhi kamu. Sekiranya aku masih menjumpai hari itu, aku akan menolong kamu sebisa mungkin." Tidak lama kemudian, Waraqah pun meninggal. Dalam kitab Al-Bushra dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Miliki Al-Hasani, Khadijah diberitahu untuk menggunakan seluruh kekayaannya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya jatuh miskin sehingga dia tidak memiliki kafan untuk membungkus tubuhnya jika dia meninggal. Pada waktu itu dikatakan bahawa Khadijah meminta serban yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu sebagai kain kafan. Namun, serban itu tidak digunakan kerana Khadijah menerima serban yang dikirim oleh malaikat Jibril. Kemudian ada 5 orang yang menggunakan kain kafan khas itu, iaitu Khadijah, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Talib dan Hasan cucu Nabi Muhammad. Kisah sedih pasangan ini diringkaskan dalam Ummul Huzni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Pada masa itu, Rasulullah SAW kehilangan pamannya Abu Talib dan Khadijah kerana dia menghadap Allah SWT. Kedua-duanya adalah penyokong utama Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah SWT sehingga wafatnya. Khadijah yang lahir pada tahun 555 Masihi meninggal dunia pada 11 Ramadan pada tahun ketiga sebelum hijrah. Detiknya hampir sama dengan 22 November 616 Masihi. Pada malam kematiannya, Khadijah menegaskan kembali kesetiaannya dengan Nabi Muhammad dan kebenaran wahyu Allah. Khadijah dikatakan telah meninggal dunia di pangkuan Nabi Muhammad.
Pasangan Khadijah dan Rasulullah SAW dikatakan mempunyai 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan. Namun, Qasim dan Abdullah meninggal ketika mereka masih kanak-kanak. Maka pasangan itu tidak lagi mempunyai anak lagi. Sementara itu, anak perempuan Khadijah dan Rasulullah dibesarkan ikut serta dalam penyebaran Islam dan menjadi teladan bagi umat Islam. Mereka adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kalsum.